Kita dulu cuba juga Tok Janggut dan sebagainya berperang. Last kali kita berbincang lah. Itu cara kita, tak apalah. Yang Bani Israel ni mereka berjaya mengalahkan tak? Tetapi dengan bantuan siapa? Allah. Apa sepatutnya yang berlaku kepada orang yang macam ni? Dia ditindas, depan mata nampak terbelah laut, kemudian Allah selamatkan. Apa sepatutnya kalau kita fikir logik, apa sepatutnya berlaku pada kaum ni? Mesti jadi yang bersyukur kepada Allah kan? Mesti jadi yang taat kepada Allah. Sebab apa? Depan mata melihat kebesaran. Tapi apa yang berlaku? Tengok lepas tu mereka kata apa? Tengok. Fa'atau ala qaumin, sebaik sahaja mereka selamat daripada laut tadi, mereka sampai ke suatu kaum ya'kufuna ala asnamil lahum. Kaum ini mereka menyembah berhala. Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Mereka berkata kepada Musa, qalu, wahai Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Apa maksud dia? Wahai Musa, jadikan bagi kami satu Tuhan juga, berhala, untuk kami sembah macam mana kaum tadi sembah. Apa maksud dia? Dia nak buat syirik kan? Tetapi kenapa dia buat syirik? Sebab mereka melihat satu kaum. Kenapa jadi demikian? Padahal baru je selamat tadi. Sebab tu kalau kita faham perkataan fa tu, fa'atau ala qaumin. Fa tu maksudnya lalu. Lalu tu apa dia? Sebaik sahaja. Sebaik saja mereka tu selamat daripada dizalimi oleh Fir'aun. Bila mereka jumpa satu kaum yang sembah berhala, mereka tertarik. Bila mereka tertarik, mereka kata dekat Musa, wahai Musa, jadikan bagi kami berhala macam mereka supaya kami dapat sembah. Inilah dia golongan mustad'afin. Golongan yang lemah. Sebab mereka biasa ditindas. Mereka sentiasa disuruh. Mereka sentiasa dipaksa. Mereka tak pernah gunakan akal mereka untuk berfikir. Lalu apa saja mereka melihat, tertarik di hati mereka, mereka tiru. Tengok, baru je selamat, mereka sembah apa pula nak sekarang? Berhala. Sedangkan mereka pun tahu, orang-orang yang menyembah Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah. Jadi cuba tengok dalam kehidupan kita sebagai seorang yang pernah dijajah dulu. Selepas British tinggalkan kita, kita ikut tak budaya mereka sebahagiannya? Ikut. Dulu masuk office cakap apa bagi-bagi? Ya. Sebab saya tengok cerita Piramli, saya nampaklah benda tu betul kan? Morning dia kata. Lepas tu pakainya macam mana kita pun maklum. Lepas tu siap orang Islam main apa? Dalam cerita-cerita Piramli lah. Main mahjong lah, lagi apa? Minum toddy lah kan. Dia jadi bebas, pergi bar, pergi club, pergi joget. Sedangkan dulu bukanlah demikian. Lepas tu pula zaman 60-an, 70-an, tuan-tuan punya seluar macam mana bentuk dia? Bola bottom, besar. Rambut, panggil rambut apa? Afro Ikut siapa tu? Itu adalah pakaian Abu Bakar tu. Elvis Presley. Tengok, baru je lepas tiru tadi, lepas tu sekarang tiru siapa pula? Elvis Presley. Kan? Lepas tu tahun 80-an, tiru siapa pula? Rock. 80-an tu cerita rock yang Muhammad Khalid buat tu kan. Tu budaya kita kat Perak 80-an dan masuk 90-an. Siapa itu? Kita-kita juga kot. Mungkin lah, mungkin. Melainkan Allah pelihara dari dulu, tak apalah. Kalau dulu berlaku, sekarang dah lain dah. Kopiah semua Tengok, kenapa tiru? Kenapa buat macam tu? Sebab dulu dah dijajah. Dia telah ditinggalkan satu panduan. Dalam hidup dia tak ada panduan dah. Tugas dia ikut je. Kita dijajah pun, kita merdeka pun suruh ikut pendidikan yang aku nak. Macam tu kan. Jadi sekarang apa pula anak muda hari ni? Kita geling kepala tengok, apa mereka sedang ikut hari ni? K-pop. Sebelum K-pop apa? Hindustan. Sekarang tengok Hindustan kira malu lah. Hindustan macam old school sangat. Kena tengok K-pop. Makan pun kena makanan Korea. Kan? Makanan tu halal je. Tapi nak beritahu apa dia? Lepas satu, ikut lain. Nampak menarik, ikut lagi. Lepas menarik, ikut lagi. Agak-agak lagi 10 tahun, kita ikut apa pula? Sekarang orang tak pandang Korea Utara. Saya rasa Korea Utara pun kita ikut nanti. Korea Utara. Orang tak pergi pun tak pandang. Orang tengok Korea Selatan.
Contohlah nak bagi tahu. Kenapa jadi begitu? Itulah dia golongan mustad'afin. Kita selalu nampak mustad'afin ni orang lemah yang menjadi hamba. Hamba yang paling kita takut sekali ialah menjadi hamba pemikiran ni, tak sedar. Terikut je. Jadi tengok contohnya Bani Israel. Tengok bila dia jumpa kaum yang sembah berhala, mereka kata kami nak juga berhala. Lepas tu bila jumpa Samiri pula datang kan. Bila Nabi Musa bermunajat, Samiri datang buat patung berhala daripada apa? Anak lembu, tukar pula daripada emas pula. Uish. Nabi Musa tinggal sekejap jadi apa? Sebahagiannya sembah berhala. Ketika Nabi berjalan, Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa dengan Bani Israel jalan, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam kota untuk berperang. Tengok mereka kata apa? Tengok jiwa-jiwa yang dijajah ni. Dia jiwa pengecut. Tengok surah 5. Ayat 24. Muka surat 112. Muka surat 112. Baik, Allah berfirman, jumpa tak? Muka surat 112. Allah kata, qalu. Ini Allah rakamkan kata-kata mereka bila Allah perintahkan Bani Israel untuk pergi berjihad. Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha abadan, kami takkan masuk ke dalam negeri ini selamanya. Musa kata, jom kita taat perintah Allah berjihad dalam kota ni. Mereka kata apa? Kami takkan masuk selama-lamanya, madamu fiha, selamanya kami tidak akan bertemu dengan mereka. Fadhhab, jadi mereka kata apa dia? Wahai Musa, pergilah engkau. Fadhhab, siapa? Anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhan engkau. Biadab tak? Allah yang suruh dia, dia kata apa sekarang? Engkau dengan Tuhan engkau masuklah. Faqatila, maka engkau berdua berperang lah. Kami kat mana? Kami ni, kami bukan tak nak ikut kamu, cuma inna hahuna qaidun, sesungguhnya kami di sini ni tempat duduk dengan selesa ni, kami duduk kat sini. Pergilah kamu berjihad. Ini golongan apa? Lemah. Jadi hidup kita kalau sebagai seorang hamba Allah, kita kena tugas kita yang pertama bila kita mengabdikan kepada Allah, kedua kita kena jadi ansarullah, penolong-penolong Allah. Apa bukti dia ustaz? Tak boleh ke kami ni nak solat je? Macam kita bincang 2 minggu lepas kan. Boleh tak kami, macam Haji Hanim tanya tak silap, pepencen nak duduk je atas sejadah, contohlah. Atau anak-anak kami belajar Quran je, hafal je Quran. Itukah Islam? Macam mana tahu itukah Islam atau tidak? Cuba balik kepada zaman Nabi Muhammad. Macam mana di kalangan Ansar dan Muhajirin? Adakah mereka duduk sahaja? Atau mereka hidup mereka itu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka? Itu yang sebenarnya, betul tak? Boleh tak kita jadikan agama ini santai je? Kalau saya boleh ulang balik, saya pinjam kata-kata Ustaz Baharudin, kitanya guru di Semua Quran. Dia kata, kita ni, bukan dia kata siapa-siapa, kita lah, kehidupan kita, masyarakat Islam hari ini, sebahagiannya menjadikan agama ini, ataupun kuliah ini sebagai apa? Sebagai rekreasi minda. Ingat perkataan dia apa dia? Rekreasi minda. Sekadar nak santai-santai nak rehatkan minda. Jadi sementara tunggu maghrib isyak ke, dengar sikit lah. Balik kerja penat kan, dengar sikit. Ataupun kuliah subuh ke, sementara tunggu duha ke. Bukan saya kata tuan-tuan, tak. Dia beritahu jangan jadi begitu. Sebab apa? Sebab ilmu yang kita dapat, dia kena ada output. Ada input, mesti ada output. Tak nak jadi macam orang dulu kata apa dia, dia ada output juga, tapi output dia keluar apa? Asap kan, orang dulu kata kan. Masuk telinga kanan,
keluar tinggal kiri, tapi keluar kiri tu keluar apa? Keluar asap je. Tak nak begitu, dia kena ada hasil. Belajar engineering, nak jadi apa? Engineer, dia dah sebut dah. Nak belajar medik, nak keluar jadi apa? Doktor lah. Belajar architecture, jadi arkitek. Belajar Quran, oh saya tak nampak nak jadi apa. Boleh macam tu. Ilmu yang paling tinggi sekali, tapi tak tahu nak buat apa. Sekarang, apa tugas orang yang belajar Quran? Kita ni. Apa tugas kita lepas belajar Quran? Tugas yang wajib ialah belajar. Tugas yang pertama belajar. Tugas kedua, mengajar. Kan hadis selalu kita sebut, sama-sama dengan saya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. The best, khair, yang terbaik di kalangan kamu. Nak jadi ayah yang terbaik, nak jadi suami yang terbaik, nak jadi majikan yang terbaik, nak jadi staf yang terbaik, nak jadi pemimpin yang terbaik, nak jadi isteri yang terbaik. Nabi kata khairukum, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang ta'allamal Quran, mengajarkan Quran, belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sekarang siapa kena ajar Quran? Bila kita kata ajar Quran pula, cuba kita pecahkan ilmu yang kita kena ajar untuk Quran. Apa dia yang pertama? Kalau kita kata nak belajar Quran, tuan-tuan cuba senaraikan. Kita dah belajar tentang Quran, kita nak beramal dengan Quran. Apa pecahan-pecahan yang kita boleh dapat daripada Quran? Yang pertama apa? Basic sekali apa? Kita kata hukum hakam semua tu nak, bukan mesti nak kena hafal nama hukum. Ada orang tak hafal pun, tapi ustaz-ustaz kena hafal lah. Yang penting orang tu boleh baca Quran. Kita kata nama ilmu tajwid. Tajwid ni tak mesti nama hukum. Kalau kita belajar buku Iqra contohnya. Buku Iqra, apa kesan belajar buku Iqra? Tuan-tuan tahu buku Iqra? Dulu muqaddam lah. Sekarang kerajaan kita suruh pakai buku Iqra kan, standard. Apa tujuan buku Iqra? Untuk boleh baca Quran. Betul tak? Untuk orang boleh baca Quran. Jadi buku yang paling kecil tapi nilai dia besar, buku Iqra kita kata. Siapa rasa yang boleh ajar Iqra? Kalau saya suruh angkat tangan ni, ramai tak boleh angkat agak? Ramai kan? Suruh ajar Iqra je. Bukan suruh ajar apa, selain daripada Iqra, nak belajar apa lagi? Kalau bahasa Arab, Nahu. Lagi apa? Saraf. Lepas tu tafsir ke, banyaklah ilmu-ilmu lain. Kita ada kat mana sekarang ni? Majoriti kita. Ada tak dekat penguasaan nak mengajar Iqra? Ada tak Iqra? Ini apa? Jumpa ni, ajar. Ni sebut apa? Buku Iqra bukan macam muqaddam. Muqaddam kena eja. Ni saya bukan nak ajar training kelas Iqra lah ni. Contoh nak bagi tahu. Kadang kita tak berani nak mengajar sebab tak tahu nak ajar macam mana. Saya beritahu sikit. Buku Iqra ni, Iqra, konsep dia fonotik. Dia bukan ajar mengeja, dia ajar kenal, lepas tu bunyi je. Ajar dia ni apa? Bukan hamzah di atas A, tak. Ini A, cakap begitu je. Jadi yang ni pula apa? Bukan ba di atas ba, tak. Ba, so dia sebut ba je. Kat bawah tu dia pun susun A, ba, A, kan? Jadi kalau dia tak ingat, kita tunjuk balik. Ni apa tadi ustaz ajar? Itu je lah. Lepas tu sampailah huruf akhir. Lepas tu tukar pula huruf sambung. Benda tu kita boleh tak ajar? Boleh tak? Okey, soalan yang seterusnya, ada orang nak belajar masalahnya. Di antara kita sendiri pun ada orang yang nak belajar. Betul tak? Ada yang belum pandai baca Quran lagi. Okey, sekarang soalan yang ketiga ialah siapa nak ajar? Siapa nak ajar tu? Kawan-kawan kita tu. Kalau jawapan kita ustaz ajar, apa beza dengan tadi tu? Bila Nabi Musa kata, jom kita pergi berjihad, dia kata apa dia? Engkau lah pergi. Tapi mereka ikut tak Nabi Musa? Bani Israel ikut tak Nabi Musa? Bani Israel ikut. Dia tak macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menentang betul. Yang ikut tu yang beriman. Yang ni yang tak beriman ikut je Nabi Musa. Kan mereka dekat padang teh tu, yang tempat mereka sesat tu, mereka makan manna dan salwa. Mereka tak beriman pun dengan Nabi Musa, tapi mereka ikut je. Sekarang ni bila diajak untuk jom berjihad, mereka kata apa sekarang? Kau pergilah. Kalau hidup kita hari ni, kita fikir Quran je lah. Nak ajar orang Quran. Sekarang siapa nak ajar Quran? Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar dan mengajar. Jawapan kita siapa?
Kita ke ustaz juga? Okey, bagus. Sepakat semua bagi ni kita. Jadi kita kena rancang. Betul Haji Jamaluddin? Kita kena rancang sesuatu. Berapa ramai lagi di kalangan kita pernah tak kita buat survey? Kawasan Meru ini siapa yang tak pandai baca Quran lagi? Kalau kita rasa kita ni ada perasaan nak menislah bainan nas tadi. Kan? Itulah Nabi kata apa dia? Yang Allah kata apa? Sebaik-baik sembang-sembang tu, fikir nak merapatkan jurang. Soal miskin satu hal, kemiskinan satu hal. Ini soal ilmu. Sebab tak ada ilmu lah menyebabkan mustadafin ini ditindas sampai bila-bila. Mereka tak ditindas dengan fizikal, mereka ditindas dengan mental mereka, ilmu mereka. Tak ada ilmu, boleh berubah tak? Contoh mudah kita kata bila dia ada ilmu Al-Quran. Kita dah sebut kot baru ni dekat kuliah kita yang hari Selasa. Mungkin saya tak ingat. Tengok, contohnya nilai 10,000 ke kuliah kita minggu lepas, saya pun tak ingat lah. Tak apalah, kita ulang sikit. Nilai 10,000 besar ke kecil tuan-tuan puan sekalian? 10,000 besar. Kalau kita nak infak 10,000 je, sekaligus 10,000, rasa berat ke? Berat juga tu kan? Walaupun kemungkinan lah, saya tak nafikan mungkin sebahagiannya memang mungkin lebih dari 10,000 dia ada. Tapi kita kata ambil 10,000, besar tu. Kalau pakat-pakat lah dalam masjid ni, Haji Jamaluddin kata kita nak buat program, semua orang infak 10,000, senang hati Haji Jamaluddin. Banyak program kita boleh buat. Tetapi nak dapat 10,000 untuk sekaligus, berat kita katakan. Tapi cuba kita belajar Al-Quran. Bila kita tengok dalam Al-Quran, apa Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Siapa orang yang beriman? Tengok dalam surah 49 ayat 15. Surah 49 ayat 15. Muka surat 517. Muka surat 517. Siapa orang yang beriman? Jadi Allah sebutkan di situ, innamal mu'minuna allazina amanu. Jumpa tak ayat tu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tak lain tak bukan. Mesti yang ni. Innama tu tak lain tak bukan. Orang beriman itu mesti, yang pertama Allah kata, percaya dengan penuh yakin kepada Allah dan Rasul. Apa maksud percaya kepada Allah? Percaya kepada kalam Allah, iaitu Quran. Dan percaya kepada Rasul, iaitu percaya kepada sunnah Nabi-Nya. Apa sunnah Nabi tadi yang kita dah sebut bentuk pagi ni? Khairukum man ta'allamal Quran. Yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran. Itu sunnah paling besar sekali, belajar Quran. Bila kita sebut belajar Quran, masalahnya, kita pernah sebut juga sebelum ni, kita ni bias kepada Quran. Bukan bias, kita ni tak berlaku adil pada Quran. Bila kita kata belajar Quran, kita hanya fokus kepada ilmu satu ni je. Ni je. Bila kita kata belajar Quran. Cuba kalau kita kata belajar engineering, apa maksud dia? Supaya boleh baca je ke buku engineering tu, ke supaya dia keluar nanti jadi seorang engineer? Kan? Jadi kalau kita kata belajar Quran, mestilah sampai apa dia? Boleh? Ni. Untuk belajar sampai kita boleh faham Quran itu. Jadi itu nak maksudnya orang yang beriman kepada Al-Quran. Dia berusaha sampai dia faham kepada Al-Quran ini. Dan dia mengikut sunnah Nabi-Nya. Nabi kata apa dia? Man ta'allamal Quran. Orang yang belajar Al-Quran. Dan wa'allamahu. Sunnah Nabi ini takkan lengkap tanpa kalau kita mengajarkannya balik. Yakin tak? Confident tak nak mengajar? Tengok Allah kata apa dia? Thumma lam yartabu tu. Apa maksud dia? Cuba baca. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu tu maksudnya apa? Yakin dengan apa yang Nabi suruh. Okey, sekarang saya dah bertekad kita nak mengajar Quran. Mengajar Quran macam Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab. Kita ikut yang kita mampu. Jangan buat yang kita luar daripada kemampuan. Salah lah macam tu. Contohnya sebahagian daripada kita ada kemahiran bahasa Arab. Yang itu nanti kita buat apa?
Sebab contoh saya bukanlah pandai bahasa Arab, tidak. Saya pun baru belajar juga. Tapi pada yang sama, Ustaz Baharudin tempat saya belajar, minta saya mengajar juga. Itu peluanglah diberikan. Lepas tu hadirlah beberapa tuan-tuan puan hadir. Kita boleh berkata macam ni je. Antara sebab terbesar seseorang itu tak mampu nak belajar yang bahasa Arab, maksudnya nak belajar nahwu sorof itu, antara sebab terbesar, satu je. Dia belum mahir membaca Quran. Tetapi dia ada semangat. Kesian tak? Bila dia ada semangat, tapi dia tak dapat nak ikut sebab apa? Dia tak kenal baris atas apa dia lambat sikit. Jadi dia rasa susah lah bahasa Arab. Padahal tidak susah. Sebab apa tidak susah? Allah yang pilih Quran ni dalam bahasa apa? Arab. Tujuan apa Allah turunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk. Kalau petunjuk tu susah nak faham, maksudnya subhanallah, takkan Allah tak bijak. Sebab tu Allah akan pilih bahasa yang paling mudah untuk sampai kepada manusia, iaitu bahasa apa? Itu Allah pilih bahasa Arab. Kalau susah, maksudnya yang susah tu dekat mana? Kita. Satu, mungkin guru bahasa Arab ajar tu susah. Dia ajar terus macam orang pandai terus ke, tu payah. Atau dia ajar macam dia ajar orang Arab, tak boleh lah. Kita orang Melayu kena ada kaedah lain pula. Atau yang kedua, kita yang belum buat persediaan. Apa dia? Kita tak mahir membaca. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, nak boleh kuasai bahasa Arab ni, kita kena sediakan satu ruang yang paling besar, iaitu apa dia? Boleh membaca Quran. Yang ini kita perlukan ramai juga, supaya menjadi sokongan kepada kelas bahasa Arab. Jadi kita ada masjid yang cantik contohnya. Kita ada Jumaah yang ramai. Kita boleh bahagi tugas tu. Kita kalau buat macam ini betul-betul tuan-tuan, lagi 20 tahun insya-Allah, satu Meru ni boleh faham Quran. Yang kehendak belajar lah. Ramai yang nak, tetapi apa dia kadang malu-malu. Boleh ke Ustaz? Dah nombor 60 dia kata. Apa pula tak boleh? Boleh. Boleh dengan kadar kita boleh lah. Kadang nak belajar Iqra' tapi dah umur 60, malu tak? Malu, kawan datang je lah rumah. Mat, selalu datang rumah Ali sekarang, tak ada sembang-sembang. Rupanya buat apa kat rumah? Ajak Iqra'. Hebat tak? Kan macam tu. Zaman Nabi begitulah. Zaman Nabi begitu. Mereka belajar Quran daripada sahabat ini. Rasulullah mengajar Quran. Yang dapat semua ke? Tak. Sebab tu Khalid Al-Walid, hidupannya sibuk dengan apa? Berperang. Tetapi dia faham tak Quran? Cuma dari segi hafalan, menafsir, diserahlah kepada orang lain. Tapi sekurang-kurangnya Quran itu dalam kehidupan setiap sahabat Nabi sebagai panduan hidup. Yang kita takut apa dia? Yang belajar je tahu, yang tak belajar tak tahu langsung. Tak nak macam tu. Itu jurang. Kita pagi-pagi dengan tadabbur ni, kita dah tahu dah ayat ni. Yang tak dengar langsung macam mana? Takkan nak biar, itulah kamu tak pergi belajar. Bukan tak pergi belajar, itulah kita tak mengajar dia balik. Jadi siapa yang nak mengajar? Tengok betul Allah kata apa dia? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka tu berjihad. Maksud berjihad tu bukan semata-mata pergi perang tu, bukan saya ajak tuan-tuan pergi perang lah. Tiba-tiba besok kan kena pula bagi ustaz ajak dia orang pergi jihad, pergi perang ke mana-mana. Tak. Jihad tu maksudnya apa dia? Sungguh-sungguh pada agama Allah ini dengan harta benda dan jiwa raga. Baik, tadi kita balik pada contoh 10,000 tadi. 10,000 kecil ke besar? Besarlah kita kata. Tapi antara sifat orang beriman ialah dia berjihad dengan harta dia. Sebab apa dia berjihad dengan harta dia? Sebab bila dia belajar Quran, Allah bagi tahu dekat dia, syurga itu seluas petala langit dan bumi. Satu. Dalam hadis Nabi sebut, tempat letak tongkat di dalam syurga. Bayangkan tempat letak tongkat. Kita pernah bagi contoh, tu TV kita tu kan. Yang tiang tu. Bukan TV tu cantik tak tuan-tuan? Cantik lah tu kan. Siapa yang menajanya, semoga Allah berkati rezekinya. Tiang tu, kalau dalam syurga, tiang itu lebih baik daripada seisi alam. Kita ada kereta, parking kereta, ada kereta Merc, cantik tak apalah. Bukan kereta tu, parking kereta tu lebih baik daripada seisi alam. Itu di syurga. Nampak? Siapa yang masuk syurga? Ini, orang yang berjihad dengan harta dan benda jiwa raga dia. Sekarang cuba bandingkan harga 10,000 tadi dengan apa yang kita dapat. 10,000 tu kecil ke besar? Tadi kita kata 10,000 besar kan? Sekarang cuba bandingkan, kita buat perbandingan antara 10,000 dengan hasil yang kita akan dapat dalam syurga tu, kecil ke besar 10,000 tu? Sebab itulah sahabat Nabi semua infak semua. Kita mungkin tak mampu, tapi sekurang-kurangnya kita kena berazam untuk jadi seorang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Sebab nak dapat syurga Allah. Tapi bayangkan kalau tak belajar Quran. Apa jadi kepada anak-anak kita lagi 20 tahun tak diajar Quran? Mereka tak boleh membaca Quran.
kalau boleh baca pun mereka tak belajar bahasa Arab untuk faham Quran? Adakah mereka ada jiwa-jiwa yang besar untuk dapatkan syurga? Kita kata secara umumnya payahlah. Sebab apa? Dia akan dijajah dengan benda lain. Sebab kalau kita tengok dalam kehidupan kita, subjek lain kita belajar sampai faham ke tak? Belajar sampai faham. Ada orang ambil tak bahasa Jerman? Ada kan? Nak ambil engineering dekat Jerman. So dia kena belajar bahasa apa? Dia tak pakai bahasa Inggeris, pakai bahasa Jerman. Yang pergi Jepun cakap bahasa apa kat sana? Boleh tak balik dapat segurung ijazah dan jadi seorang engineer yang hebat? Boleh. Maksudnya mampu tak kita belajar bahasa lain? Mampu tak kita belajar bahasa lain? Mampu. Malaysia kan boleh. Malaysia, sekali lagi Malaysia, macam lain macam pula. Sukan Commonwealth ingat lagi, semangat. Malaysia boleh, kan? Jadi macam mana? Bahasa Arab, boleh tak kita belajar sampai kita menguasainya? Itu tak pasti lagi Ustaz. Tengok. Nampak tak kita ni zalim kepada siapa? Diri sendiri. Tapi yang belajar Jerman tadi tu kita buat untuk anak kita. Kita mampu, kita yakin dia boleh. Anak saya nombor 1 ni nampak ni dia boleh pergi ni. Semua boleh pergi, insya-Allah. Tapi kita ni usaha macam mana? Itu namanya berjihad tadi, bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah. Dari segi infaknya dia mampu buat, nak mengajar dia mampu, nak belajar dia bersemangat. Tengok kita buat program, nak kumpul duit untuk program-program besar, senang nak dapat. Kita tahu nak buat macam mana kan? Nak buat program ni, pergi jumpa MBI ke, kan? Minta sikit dana buat program masyarakat. Buat senam robik ke, nak bagi apa, reti tak nak buat yang tu? Semua kita reti. Macam mana nak buat program supaya masyarakat tu celik Quran? Yang tu tak bau pandai. Siapa nak buat? Ustaz lah buat. Bila ustaz buat, baca balik surah 5 tadi tu. Bila Allah kata kepada mereka, masuklah kamu ke kota untuk berjihad, mereka kata apa? Musa lah buat. Ini bukan. Nampak tak? Sekarang ini tugas kita belajar Quran. Nabi datang, ajar kepada Abu Bakar. Abu Bakar terus ajak Bilal. Tak tunggu lama. Mana ada tunggu 30 juzuk baru Nabi Abu Bakar mula berdakwah. Lepas ajak Bilal, ajak Uthman pula. Lepas tu masuk lagi Ibnu Mas'ud dan sebagainya ke dalam Islam. Terus mereka bekerja. Itulah dia Al-Quran yang Nabi datang bawa. Sebab tu kita tengok balik surah 30.